Lebih ramai jurutera tempatan bertauliah diperlukan jadi penggerak inovasi sektor ekonomi baharu Sarawak. Fokus dari Bumi Kenyalang hari ini. Langsung bersama Firdaus Arasi Idris di Kuching. Silakan. Ya, Otto. Institusi Jurutera Malaysia IEM Cawangan Sarawak salah satu komponen penting membantu negeri ini mencapai kemajuan yang lebih mampan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menekankan pembangunan infrastruktur perlu mengambil kira isu perubahan iklim yang kini menjadi tumpuan global. Dalam sektor ekonomi hijau, Sarawak komited meneroka industri tenaga boleh baharu bagi menangani kebergantungan terhadap tenaga fosil sekaligus mengurangkan pelepasan karbon. Oleh itu, IEM berperanan besar sebagai penggerak inovasi dalam merealisasikan agenda tersebut. Pelaksanaan skim pendidikan tinggi percuma Sarawak juga diyakini dapat melahirkan lebih ramai jurutera tempatan bertauliah sebagai pemangkin kepada sektor kejuruteraan di negeri ini. Dengan memiliki bakat tempatan dalam kejuruteraan, pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi baharu Sarawak akan berkembang lebih pesat. Premier berucap pada makan malam tahunan IEM Sarawak di Kuching. Usahawan Majlis Amanah Rakyat MARA di Sarawak disaran meningkatkan daya inovasi agar produk yang dihasilkan dapat menembusi pasaran global. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang berkata, melalui inovasi dapat meningkatkan kemampuan usahawan tempatan. Ujarnya di Semenanjung terdapat sejumlah usahawan yang berjaya menembusi pasaran global dan tersenarai di Bursa Malaysia. Ini membuktikan usahawan MARA mampu melangkah jauh dengan adanya daya inovasi dan kesungguhan. Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Anugerah Usahawan MARA Negeri Sarawak di Kuching. 12 anugerah meliputi pelbagai kategori disampaikan kepada penerima. Anugerah julung kali diadakan ini bagi mengiktiraf sumbangan usahawan Bumiputera yang cermelang dalam sektor perniagaan. 2,685 pemilik kenderaan mewah gagal memperbaharui lesen kenderaan motor LKM dalam tempoh setahun hingga 18 Disember lepas. Pengarah kanan Penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mahasan menegaskan kegagalan memperbaharui LKM salah satu kesalahan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kenderaan yang digunakan tanpa LKM sah boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan termasuk kompaun, sitaan serta tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Kita JPJ telah mengenapasi dan telah merekodkan bahawa masih terdapat 2,685 pemilik kenderaan mewah yang masih lagi belum diperbaharui LKM. Semua berada dalam radar kita, jadi kami ingin memberi peringatan dan amaran terakhir. Mohon semua pemandu-pemandu atau pemilik kenderaan ini memperbaharui LKM segera. Sekiranya tidak diperbaharui, tindakan sitaan akan dilakukan. Bagaimanapun katanya, sejak penguatkuasaan Op Luxury pada Julai lalu, terdapat peningkatan ketara pembaharuan LKM. Ia melibatkan 12,921 kenderaan mewah dengan jumlah kutipan mencecah 34.47 juta ringgit. Sehingga kini 855 kenderaan mewah telah disita atas pelbagai kesalahan dan LKM. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada peluncuran Ops khas Christmas di Terminal Basibu. Mengenai tunggakan saman, Datuk Muhammad Kifli memaklumkan 583,281 saman berjaya dijelaskan sejak pelaksanaan program pengurangan kompaun bermula November lepas sehingga 18 Disember lalu, yang melibatkan bayaran berjumlah 77.27 juta ringgit. Dari jumlah tersebut, Saman JPJ merekodkan bayaran 27.17 juta ringgit, diikuti Saman Sistem Keselamatan Kesedaran Automatik 49.93 juta ringgit. Manakala saman yang dikeluarkan Agensi Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan berjumlah 179.035 ringgit. Bagaimanapun masih terdapat lebih 4.8 juta saman tertunggak
dengan nilai keseluruhan mencecah 1.45 bilion ringgit sejak 2010 hingga kini. Oleh itu, kerajaan menawarkan diskaun 50% bagi saman JPJ dan 70% saman polis sehingga 30 Disember 2025. Saya menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia yang mana mempunyai saman untuk mengambil peluang ini kerana kita ada lebih kurang dalam 10 hari saja, iaitu sehingga 30 hari bulan. Jangan datang saat akhir. Kemungkinan apabila kita buat pembayaran di saat akhir akan berlaku kesesakan. Pembayaran saman boleh dilakukan melalui portal MySikap, aplikasi MyJPJ, kios serta kaunter JPJ di seluruh negara. Sementara itu, Pengarah JPJ Sarawak, Norizan Jili berkata, semua pemandu bas wajib menjalani saringan air kencing sepanjang pelaksanaan Ops Christmas. Ia bagi memastikan keselamatan penumpang sepanjang musim perayaan dan cuti sekolah. Dengan kerjasama Agensi Antidadah Kebangsaan AADK, saringan akan dibuat sebelum mereka dibenarkan memandu ke lokasi masing-masing. Pemandu yang didapati positif dadah akan diganti dengan pemandu lain. Pihak penguatkuasa turut menjalankan pemeriksaan teknikal ke atas bas termasuk sistem brek dan keadaan tayar bagi memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat. JPJ serta pihak polis juga akan menugaskan anggotanya menyamar sebagai penumpang bagi memantau dan mengesan kesalahan pemandu. Manakala penumpang bas digesa menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dengan melaporkan sebarang kesalahan oleh pemandu. Tumpuan operasi kali ini melibatkan 3 terminal bas utama iaitu Kuching, Sibu dan Miri. 1,800 kanak-kanak menyertai program khatan beramai-ramai peringkat negeri Sarawak 2025. Program itu sekaligus mencatat rekod baru Malaysia Books of Record menerusi kategori Largest Simultaneous Circumcision Event. Program berlangsung serentak di 22 fasiliti kesihatan seluruh negeri. Majlis perasmian di Hospital Umum Sarawak disempurnakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Muhammad Raziz Hitam mewakili Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Premier dalam teks ucapannya berkata, pencapaian tersebut bukan sekadar satu pengiktirafan tetapi bukti kemampuan Sarawak melaksanakan program kesihatan masyarakat secara sistematik, berkualiti dan selamat. Ia turut berperanan sebagai platform sosial memupuk nilai kekeluargaan dan membina keyakinan diri peserta. Pada masa sama mengukuhkan peranan komuniti dalam pembangunan kesihatan kanak-kanak. Perbadanan Sukan Sarawak SSC akan memberi tumpuan membangunkan bakat tempatan dalam sukan pemotoran. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif SSC Khairul Nizam Moshidi berpendapat penganjuran lebih banyak perlumbaan membantu mempromosi sukan itu dalam kalangan anak-anak muda. Perlumbaan Motor Gymkhana Borneo 2025 misalnya satu inisiatif Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak melahirkan pelumba berpotensi untuk digilap ke peringkat lebih tinggi. Kita memang berharap agar sukan-sukan lain berkembang di Sarawak. Kita semua ketinggalan di peringkat dunia. Apa-apa sukan barulah. Apa-apa sukan baru, sukan yang mungkin ekstrim, yang mungkin belum ramai peminat, kita akan bangunkan. Kita harap kita akan dapat mencukil bakat-bakat di peringkat Akaumbi. Khairul ditemui pemberita selepas perasmian perlumbaan Motor Gymkhana Borneo 2025 di Kuching. Acara yang berlangsung sehingga esok menawarkan hadiah keseluruhan RM4,000 dengan 4 kategori perlumbaan dipertandingkan. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kembali bersama Otto untuk perkembangan selanjutnya. Baik, terima kasih Firdaus langsung dari Kuching, Sarawak.